Assalamualaikum, nama saya Nur Alisa binti Muhammad Isaini. Nombor pelajar 2020834728. Pusat Kurikulum melaksanakan kaedah pelaksanaan projek Pusat Kurikulum berkredit iaitu Service Learning Malaysia University Society ataupun SULAM kepada pelajar semester 3. Program ini secara dasarnya bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar, khususnya kewirausahaan, untuk mempelajari dan mendalami dengan lebih mendalam tentang kepentingan keusahawanan dalam kehidupan kini. Program ini juga dapat menambahkan pengetahuan yang lebih meluas dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Di samping itu, program ini secara perspektifnya dapat membina dan meneguhkan jati diri pelajar untuk menceburi diri dalam bidang perniagaan. Tambahan pula, dalam keadaan ekonomi semasa sekarang yang tidak menentu kesan daripada pasca pandemik COVID-19. Dengan adanya program seperti ini dapat menarik minat pelajar secara tidak langsung dalam menubuhkan sebuah perniagaan sesudah tamat pengajian nanti. Program memupuk jiwa keusahawanan dalam masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa keusahawanan adalah salah satu sumber pendapatan yang penting pada masa kini. Program ini juga dibuat bagi memohon pertimbangan dan kelulusan serta bantuan daripada hal ehwal akademik UiTM Seremban 3 bagi mencapai objektif yang dikehendaki. Program ini juga bertujuan untuk menarik minat orang ramai supaya memulakan perniagaan serta meningkatkan kemahiran untuk melahirkan usahawan bermotivasi, inovatif dan berdaya saing. Program ini bertujuan untuk mengasah pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi mengenai usaha dan perniagaan melalui khidmat masyarakat UiTM Seremban 3 di samping mencapai kemahiran insaniah yang tinggi melalui penglibatan secara khidmat kepada masyarakat umum. Selain itu, program ini mampu mendidik dan membentuk mahasiswa dan mahasiswi untuk mempunyai kemahiran kompetensi, integriti dan sifat profesional yang sesuai dalam operasi meningkatkan bilangan usahawan pada generasi akan datang serta akan lebih menekankan terhadap langkah-langkah persiapan dan kepentingan dalam memulakan perniagaan. Seterusnya, program ini dapat menampilkan ciri-ciri mahasiswa dan mahasiswi yang unggul, unik, berintegriti dan beramanah dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap diri, agama, masyarakat dan negara. Akhir sekali, program ini dapat memberi pendedahan awal kepada pelajar dalam bidang keusahawanan di pasca pandemik ini. Selain itu, dapat memupuk pelajar supaya lebih berminat untuk menceburi bidang keusahawanan dan bagaimana cara untuk menghadapi situasi dan menguruskan perniagaan agar terus berkembang. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurafina Hanani binti Hasani dari HPD 228Z akan membentangkan tentang keusahawanan dan konsepnya. Seperti yang diketahui oleh orang ramai, keusahawanan merupakan perbuatan mewujudkan perniagaan baru atau memajukan sebuah perniagaan yang sedia ada demi menjana keuntungan. Ia juga merupakan proses mencipta sesuatu yang kreatif dan inovatif bagi tujuan mendapatkan keuntungan dan juga memberi manfaat kepada sekitar masyarakat. Keusahawanan merangkumi sifat kebolehan, kemampuan serta kecenderungan dalam mencari peluang untuk berniaga. Selain individu dan masyarakat, keusahawanan juga merupakan perkara terpenting kepada pembangunan negara serta agama. Sedangkan hadis riwayat Al-Bukhari turut menyatakan 9/10 rezeki datang daripada usaha-usaha perniagaan. Ini jelas mengatakan bahawa Islam amat menggalakkan kita untuk menceburi dalam dunia perniagaan dan perusahaan. Tidak kira sekecil apa pun barang atau perkhidmatan itu, selagi ia dapat memberi kesenangan terhadap penggunanya dan tidak melanggar syariat Islam.
Manakala pada pandangan Islam, keusahawanan adalah suatu bentuk ibadah yang menggunakan kemahiran untuk mendapatkan kurniaan Allah. Konsep keusahawanan Islam berkait dengan dua elemen, iaitu al-tijarah dan al-bayi. Dua lagi elemen tambahan adalah dorongan dan akhlak. Ia dikatakan berbeza dengan keusahawanan biasa kerana Islam menjadikan prinsip tauhid sebagai keutamaan. Dalam bahasa mudah, keusahawanan Islam mengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita lihat konsep keusahawanan dari perspektif Islam. Elemen dalam keusahawanan Islam. Yang pertama ialah memperolehi keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, memiliki ciri atau sifat atau personaliti usahawan. Yang ketiga, mematuhi etika atau nilai akhlak Islam. Keempat, kebajikan dan maslahah. Dan yang terakhir ialah mencari keredaan Allah dan mencapai al-falah. Definisi keusahawanan menurut Islam. Aktiviti yang diusahakan oleh seseorang dengan menghasilkan barang atau memberi perkhidmatan, ataupun bentuk ibadah melalui aktiviti perniagaan atau perusahaan dengan kemahiran untuk mendapatkan kurniaan Allah. Berdasarkan 3 prinsip, keusahawanan didefinisikan sebagai mengenal pasti peluang, sosioekonomi atau etika, dan agama kerohanian. Syarat-syarat konsep keusahawanan Islam terdapat 4. Yang pertama ialah memanfaatkan sumber secara optimum, dilakukan dengan bijaksana dan beradab, dapat kurniaan berupa keuntungan duniawi, dan berpaksikan kepada keimanan. Bagi Islam juga, keusahawanan dapat melahirkan Islamic man. Berikut adalah prinsip keusahawanan menurut Islam. Yang pertama, prinsip tauhid, ibadah dan tanggungjawab, tuntutan fardu kifayah, maslahah umum, tepati syarat dan tidak berkonfrontasi, jaga kebajikan, tidak memudaratkan sesiapa, dan yang paling penting adalah tidak lalai dalam melakukan perniagaan. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila binti Azman dari kelas HPD 228Z. Saya akan mengongsikan ciri-ciri untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Setiap apa yang berlaku di dunia ini pasti akan ada masalah yang menimpa. Begitu juga dengan perniagaan. Untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, pertama kita perlulah bijak dalam menangani apa jua masalah yang berlaku. Masalah yang selalu wujud adalah pembekal, pelanggan, keuntungan, kerugian dan muflis. Jadi, sebagai pemilik sesebuah perniagaan, kita perlu merancang pengurusan kerosakan bagi setiap satu permasalahan yang timbul. Kita hendaklah sentiasa tenang dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah dengan bijak dan bukan dengan berputus asa. Kerana setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua ialah pengurusan masa yang baik. Seperti yang kita tahu, masa ibarat emas. Jadi, menguruskan masa dengan baik merupakan perkara asas yang kita perlu beri perhatian dalam menjalankan sesuatu bisnes. Pengurusan masa yang baik akan memudahkan kita untuk menjalankan aktiviti perniagaan tanpa sebarang gangguan. Dan rebutlah peluang yang ada untuk mengembangkan bisnes kita. Jelaslah kecekapan masa merupakan ciri penting dalam perniagaan. Seterusnya, mengaplikasikan teknologi dengan baik. Teknologi yang semakin pesat kini dapat mendorong usahawan untuk menggunakan teknologi ini untuk meluaskan perniagaan dengan sebaik mungkin. Kita boleh menggunakan arus perniagaan secara dalam talian atau dipanggil online, iaitu platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada untuk menjual produk. Begitu juga dengan Facebook, WhatsApp dan Instagram. Guna sepenuhnya media sosial tersebut untuk mempromosikan dan memperkenalkan perniagaan kita kepada pelanggan. Ini bukan sahaja mampu meningkatkan lagi keuntungan syarikat kita, kita juga mampu mempelajari sesuatu yang baru untuk menyiapkan diri kita sebagai seorang usahawan yang berjaya. Akhir sekali, untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, salah satu ciri yang juga perlu ada ialah memiliki sifat berpandangan jauh, iaitu kebolehan yang menjangka apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Usahawan yang mempunyai sifat berpandangan jauh ini adalah seorang yang pandai merancang
menganalisis dan mempunyai sikap merebut peluang yang ada di depan mata. Semasa menghadapi kesulitan dalam membuat perniagaan, kita hendaklah tidak patah semangat. Sebaliknya bersiapkan diri untuk membuka mata, telinga serta pemikiran. Dengan membuka mata dan telinga, kita akan dapat melihat peluang lain yang mungkin akan timbul. Dan kita juga dapat mendengar nasihat berguna daripada golongan tertentu seperti keluarga dan kawan-kawan. Manakala dengan membuka pemikiran pula, kita perlulah bijak untuk menyelamatkan perniagaan kita dengan berfikir di luar kotak, kreatif dan berinovatif. Itu sahaja daripada saya. Saya Nur Hazira binti Muhammad Isa dari kelas CS 248-383 akan membentangkan tentang kepentingan keusahawanan kepada masyarakat dan negara. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kepentingan melibatkan diri dalam keusahawanan. Kepentingan yang pertama dapat menawarkan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Dengan wujudnya lebih banyak usahawan yang merintis idea dan projek baru, mereka mampu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat di luar sana, sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Pada masa kini, kewujudan perniagaan keusahawanan sosial ataupun lebih dikenali sebagai SE menggabungkan objektif keusahawanan berasaskan untung bersama, hasrat meningkatkan keprihatinan kepada komuniti dan golongan lemah atau bermasalah. Kini, dianggarkan lebih kurang 330,557 orang yang menganggur boleh membabitkan diri dalam SE. Oleh itu, pentingnya ia bukan sahaja membantu bisnes lebih kecil yang terjejas akibat krisis COVID-19, bahkan mendorong lebih banyak usahawan untuk memacu ekonomi pada masa yang akan datang. Oleh yang demikian, mereka khususnya akan lebih terlatih dan dapat menggunakan kemahiran yang ada melalui tawaran peluang pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, melibatkan diri dalam keusahawanan juga mampu meningkatkan taraf hidup. Ini merupakan salah satu peranan penting yang sering dilakukan oleh usahawan, iaitu memastikan kemiskinan dan kelaparan dihapuskan di kalangan masyarakat. Bukan itu sahaja, mereka juga memberi peluang untuk masyarakat yang kurang bernasib baik untuk menerima pendidikan seperti kanak-kanak serta remaja lain. Usahawan juga menyediakan peluang untuk mereka yang ingin meningkatkan taraf hidup dengan kerja yang bersesuaian. Mereka yang berusaha sehabis baik mampu membawa diri dan keluarga keluar dari kemiskinan sekaligus meningkatkan taraf hidup. Seperti yang telah dinyatakan, perniagaan keusahawanan sosial SE berkeupayaan meningkatkan keprihatinan kepada komuniti dan golongan lemah atau bermasalah. Hal ini dapat dibuktikan apabila Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia pada masa itu, Zulera Abu Bakar berkongsi beberapa contoh SE yang menyumbang kepada masyarakat kurang bernasib baik. Ini termasuk Animal Projects and Environmental Education Sdn Bhd yang membantu pemeliharaan alam sekitar, Langit Kolektif yang bekerja dengan petani kecil di Sabah dan Sarawak, serta komuniti tukang jahit yang memberikan latihan perniagaan kepada suri rumah dan ibu tunggal. Seterusnya, dapat menjadi inspirasi kepada orang lain. Usahawan yang berjaya semestinya menjadi inspirasi ramai orang tanpa mengira peringkat umur. Masyarakat lebih tertarik untuk terikut dan mencontohi individu yang berjaya, sehingga kan ada sesetengahnya menjadikan usahawan sebagai idola. Misalnya, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari adalah seorang ikon usahawan berjaya di Malaysia yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Nilai bersih harta yang pernah dimiliki oleh beliau ialah sebanyak $2.7 bilion ataupun 97 bilion ringgit. Siapa yang tak kenal dengan tokoh usahawan Melayu yang bermula dari bawah ini? Beliau datang dari keluarga yang miskin, di mana semasa kecil beliau membantu ibunya menjual sayur-sayuran di pasar, menjual roti canai, menternak lembu serta menjual daging di pasar. Pada hari ini, beliau
seorang bumiputera paling kaya di Malaysia dan memiliki perniagaan dalam beberapa bidang seperti pengangkutan dan logistik. Jenama terkenal miliknya sehingga hari ini adalah Roti Gardenia. Dari situ, ia mampu memberikan motivasi serta keazaman yang tinggi buat masyarakat untuk mencapai kejayaan seperti usahawan tersebut. Oleh sebab itulah, usahawan sentiasa melakukan kerja-kerja sosial melibatkan masyarakat. Ingat, ada manfaat yang tersendiri dalam melakukan apa-apa kebaikan. Akhir sekali, dapat mengurangkan kebergantungan kepada negara luar. Dengan kepelbagaian idea dan inovasi pada masa kini, banyak produk akan terhasil sekaligus mampu membangunkan banyak industri yang menghasilkan pelbagai jenis barang dan perkhidmatan. Untuk membangunkannya, pelbagai industri di dalam Malaysia, kita mampu mengurangkan kebergantungan terhadap barang import. Masyarakat di Malaysia juga boleh menikmati kepelbagaian produk tempatan dan mula menyokong produk keluaran Malaysia. Saya Nurmaizatul Ashira binti Muhammad Kamal dari HPT 228Z akan membentangkan penutup bagi program ini. Jadi, dapat dirumuskan bahawa program memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan masyarakat merangkumi beberapa peringkat bermula dari aspek penerapan budaya keusahawanan dan latihan keusahawanan sehingga ke peringkat pengembangan jaringan perniagaan bagi mempertingkatkan prestasi dan kemajuan perniagaan. Keusahawanan merupakan bidang strategik yang perlu diceburi oleh masyarakat. Walau bagaimanapun, masyarakat kini tidak lagi mempelopori bidang ini dan hanya lebih selesa sebagai golongan pengguna dan pembeli sahaja. Oleh itu, demi memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan masyarakat, kerajaan telah menubuhkan beberapa agensi untuk memberi bantuan dalam bidang latihan, pendidikan, kewangan bimbingan dan khidmat nasihat serta ruang niaga untuk melahirkan lebih ramai usahawan. Harapan kami, dengan adanya program seperti ini, ia dapat membantu ekonomi negara dari segi meningkatkan taraf sosial masyarakat, pertukaran wang asing dan pendapatan negara. Berikut merupakan 10 tips yang ingin kami kongsi bersama bagi anda memulakan bisnes. Sekian sahaja taklimat ringkas yang ingin kami sampaikan kepada semua. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sesungguhnya yang baik datang dari Allah dan yang buruk adalah dari kami. Terima kasih.